Dalam video ini, kumpulan kami akan menerangkan apakah peranan dan fungsi yang diperolehi dalam setiap institusi sosial bagi menstabilkan struktur sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan institusi sosial? Institusi sosial atau kita kenali sebagai lembaga sosial dan ia merupakan gabungan daripada semua sistem sosialisasi yang terdiri daripada pelbagai norma, nilai-nilai murni dan kebudayaan yang baik. Oleh itu, terdapat beberapa sistem yang terkandung dalam institusi sosial. Ia bertujuan untuk mewujudkan sesuatu hubungan yang berkait rapat dalam perkembangan, pembangunan serta kemajuan seseorang umat manusia dan antara ialah dalam mewujudkan kesejahteraan, keharmonian, keserasian dan kemakmuran dalam kalangan masyarakat. Institusi sosial juga memainkan peranan penting dalam membentuk watak dan tingkah laku seseorang individu yang positif dan membentukkan watak dan testimonial yang positif dapat menjadikan sebagai contoh kepada generasi yang akan datang dan sebagai panduan kepada masyarakat sosial dalam menjalankan segala aktiviti harian. Selain itu, institusi sosial juga telah ditafsirkan dan didefinisikan oleh para ahli antropologis mengikut pandangan masing-masing. Pertama sekali, Justin Landis menyatakan bahawa institusi sosial merupakan norma, peraturan dan cara organisasi yang digabungkan merangkumi segala keperluan asas atau masalah yang berkaitan dengan pengalaman seseorang masyarakat. Seterusnya, Sir Jono Soikanto mentafsirkan institusi sosial adalah norma dan nilai yang diperolehi daripada segala hasil tindakan sosial yang dilakukan dan ia bertujuan untuk memenuhi keperluan asas masyarakat. Di samping itu, Paul Horton dan Chester Hunt pula mengatakan bahawa institusi sosial merupakan sebuah sistem norma dan hubungan sosial dalam kalangan masyarakat yang menyokong terhadap nilai dan prosedur tertentu bagi memenuhi keperluan sosial. Ahli antropologi yang terakhir iaitu Peter Beger mendefinisikan institusi sosial adalah sebagai salah satu prosedur yang menimbulkan tindakan seseorang manusia ditindas dan diancam oleh corak tertentu iaitu memaksa seseorang individu itu untuk bergerak melalui pelan yang dianggap sesuai dengan kehendak dan maklumat yang telah dipersetujui dan dikenali sebagai kuasa autokrasi. Oleh itu, setiap institusi memainkan peranan penting dalam menstabilkan struktur sosial. Marilah kita teruskan melihat apa fungsi yang ada pada setiap institusi sosial dalam menstabilkan struktur masyarakat. Salam sejahtera kepada Dr. Juna Liao dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami iaitu kumpulan 6 yang terdiri daripada 5 ahli-ahli kumpulan akan membentangkan pembentangan kami iaitu yang bertajuk fungsi atau peranan institusi sosial dalam menstabilkan struktur sosial. Slide yang seterusnya menyaksikan salah satu institusi sosial untuk menstabilkan struktur sosial ialah band. Apakah itu band? Band juga bermaksud sebuah kumpulan yang kecil. Band selalunya terdiri daripada 30 hingga 50 orang dalam satu kumpulan. Contoh band ataupun kumpulan yang dapat kita lihat ialah seperti keluarga ataupun klan. Di samping itu, band atau kumpulan sangat penting sebagai titik permulaan untuk sebuah struktur sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap struktur sosial akan dimulakan oleh institusi sosial tersebut. Band atau kumpulan seterusnya akan mewujudkan institusi-institusi sosial yang lebih besar. Band atau kumpulan berperanan memastikan kesejahteraan persekitaran terutamanya dari segi sosial dan budaya. Akhir sekali, sebagai contoh, pematuhan peraturan terhadap adat dan norma dalam sesebuah kumpulan itu. Secara lebih terperinci, fungsi band atau kumpulan berkisar pada adat dan norma.
Institusi sosial ini berperanan mengawal tingkah laku anggota agar tidak terjadi sebarang kemungkaran. Seterusnya, band atau kumpulan memastikan hubungan persaudaraan tidak bercanggah. Hal ini bagi mengelakkan perkahwinan yang tidak dibenarkan antara persaudaraan. Di samping itu, band atau kumpulan secara tidak langsung memelihara amalan budaya dan agama. Amalan yang sudah diterapkan secara turun-temurun hendaklah dipelihara agar tidak hilang di telan zaman. Akhir sekali, band ataupun kumpulan menjadi asas kepada institusi sosial yang lebih besar. Ciri-ciri band ataupun kumpulan tentunya akan secara tidak langsung diterapkan kepada institusi-institusi sosial yang lain. Dengan ini, saya ingin menyerahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya ialah institusi pendidikan. Institusi pendidikan juga merupakan institusi sosial yang mampu membantu dalam menstabilkan struktur sosial. Istilah pendidikan bermaksud perbuatan melatih atau mengajar untuk mengembangkan atau mengeluarkan bakat terpendam seseorang. Pendidikan adalah institusi sosial yang dimana masyarakat akan diajar asas akademik pengetahuan, kemahiran belajar, dan norma budaya. Setiap negara di dunia dilengkapi dengan beberapa bentuk sistem pendidikan, walaupun sistem tersebut sangatlah berbeza. Menurut Samuel Koenig, pendidikan juga boleh ditarifkan sebagai proses di mana sosial warisan sesuatu kumpulan diperturunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain, serta proses di mana anak muda bersosial, yaitu mempelajari peraturan tingkah laku tempat mereka dilahirkan. Pendidikan formal dan tidak formal, pendidikan tidak semata-matanya mementingkan konsep asas akademik yang dipelajari oleh pelajar di dalam bilik darjah. Masyarakat juga mendidik anak-anak mereka di luar sistem sekolah di dalam hal-hal kehidupan praktikal seharian. Kedua-dua jenis pembelajaran ini disebut sebagai pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Fungsi pendidikan yang paling penting ialah sosialisasi. Pada masa yang sama, institusi pendidikan akan menerapkan nilai dan norma sosial dalam kalangan mereka. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan pemikiran dalam perhubungan sosial, memupuk nilai-nilai sosial, dan dengan itu ianya mampu meningkatkan kestabilan struktur sosial. Pendidikan mungkin hanya sebagian daripada proses sosialisasi, tetapi ia adalah bahagian yang sangat penting bagi menstabilkan struktur sosial. Peranan-peranan lain bagi pendidikan ialah perkembangan personality, kawalan sosial, penentuan status, integriti, penyelesaian dalam masyarakat, pembangunan sosial, pemikiran rasional, menjadikan laluan untuk mobiliti sosial dan patriotisme. Sosial yang dapat menstabilkan struktur sosial. Apa itu agama? Agama bermakna kepada kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu yang gaib dan sakti. Definisi agama adalah kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaannya, ajaran dan perintahnya. Apakah fungsi agama? Yang pertama, agama memberi makna terhadap kehidupan. Yang kedua, agama dapat memperkukuhkan perpaduan dan kestabilan sosial. Yang ketiga, agama mengawal sosial dan membekal arahan sosial. Yang terakhir, agama dapat membekal psikologi dan fizikal manusia yang kesejahteraan. Berdasarkan kepada Emily Durkheim, agama dapat memperkukuhkan perpaduan dan kestabilan masyarakat dengan dua cara. Yang pertama, agama dapat membekal satu set kepercayaan yang sama kepada penganutnya. Oleh itu, agama menjadi unsur yang penting dalam mencapai sosialisasi. Yang kedua, amalan agama. Penganut-penganut agama yang kumpul di rumah ibadat agama masing-masing juga mampu menyatukan orang secara fizikal. Hal ini mampu memanfaatkan penganut agama berkomunikasi serta berkongsi perasaan terhadap kehidupan. Begitu juga, agama dapat mendidik kelakuan dan pemikiran moral kepada manusia supaya manusia dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini kerana kepercayaan terhadap agama dapat mempertingkatkan mental manusia. Agama juga boleh membekal keselesaan kepada manusia semasa manusia berada di tempat ibadat agama. Manusia yang beragama akan berasa lebih berpuas hati
dengan kehidupan sendiri dan gembira tanpa mengira dewasa atau kanak-kanak. Hal ini dapat bertenang hati manusia yang kejam dan mengelakkan perbatuan manusia yang tidak matang. Secara keseluruhannya, agama dapat menjelaskan banyak perkara di dunia ini. Agama boleh menjelaskan perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Maka agama penting kepada manusia kerana ia menunjukkan cara manusia menjadi manusia yang berakhlak mulia. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada rakan seperjuangan saya, dan seterusnya saya akan sampaikan slide yang berkenaan dengan fungsi dan peranan negara dalam menstabilkan struktur sosial. Okey, pertama sekali saya ingin menekankan daripada aspek negara. Okey, sesuatu komuniti politik tersusun yang menakluki sesuatu kawasan dan mempunyai kedaulatan dan luaran yang menguatkan monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang difikirkan wajar. Okey, seterusnya kita juga menelaah fungsi negara dalam sebuah struktur sosial. Okey, daripada aspek etimologi, okey, ketua negara secara biasanya seorang raja dengan melalui proses metonimi. Perkataan stage juga merujuk kepada raja berkenaan dan sekaligus merujuk kepada kekuasaan seseorang raja. Okey, dalam pembentukan sebuah negara juga ini juga sangat-sangat penting. Okey, berkenaan dengan fungsi negara. Okey, ianya berbagai rapat dengan kenaikan satu tamadun selepas kira-kira 100 tahun Treaty Westphalia dimeterai. Okey, negara dalam bentukan moden yang menjadi melalui revolusi Perancis. Sehubungan dengan perkara itu terbentuknya negara yang sedia ada pada hari ini. Okey, seterusnya adalah peranan negara dalam sebuah negara. Okey, pertama sekali adalah mempertahankan kedaulatan negara. Berkait rapat dengan penglibatan negara dalam organisasi antarabangsa seperti Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan ASEAN dan ASEAN dapat menjamin keselamatan negara daripada ancaman bencana alam dan lain-lain. Okey, sehubungan dengan itu bersaing daripada aspek kemajuan sains dan teknologi secara global. Okey, kerana negara kita mampu bersaing kerana mempunyai kemajuan daripada aspek sains sosial secara global yang cukup baik. Dan akhir sekali adalah kita juga tidak boleh menafikan bahawa kemajuan sains dan teknologi ini mempunyai kesan yang negatif dan positif pada sebuah negara. Okey, dan seterusnya saya akan sampaikan slide ini kepada rakan seperjuangan saya seterusnya. That's all. Sampai sini saja video kita pada hari ini. Selamat menonton dan salam sejahtera dan salam Unimas. Terima kasih dan jumpa lagi.